Zubazal and Ujung Pasir is on a roll. Inspector, this is what the boys in the club were saying, that maybe the village school has bitten off more than it can chew. Being policed by number 5 and he goes down. Well, that's a tackle there, but then again, these boys from the Malay school are half the size of St. James boys, so what do you expect? Yeah. Barely touch them and they go flying. Well, I mean, look, they're pushing and shoving. There's definitely problems. Come on, St. James! Roger! Let's put these darkies out of misery! Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Ilham bin Muhammad Azali dengan nombor pendaftaran 18 DDT 19F 2006. Baik, kumpulan kami ingin mengupas tentang cerita yang berjudul Suatu Ketika. Baik, filem ini adalah sebuah filem arahan Rakesh Burugia dan dibintangi oleh Namron dan juga Mungkin Ibrahim. Suatu Ketika ini mengisahkan tentang sekumpulan kanak-kanak sekolah berumur lingkungan 12 tahun berusaha untuk menjadi pasukan sekolah yang dibentuk oleh Pak Saad iaitu Namron dan juga dibantu oleh Cikgu Sulaiman Mungkin Ibrahim. Baik, pasukan Ujung Pasir, sekolah Ujung Pasir ini bakal berentak dengan sekolah British pada zaman 1952. Baik, seperti kita sedia maklum, 1952 ialah pada zaman kita belum merdeka lagi, dan pada waktu itu orang putih dan juga orang Melayu mempunyai kekangan sama sendiri. Jadi bagi mereka, satu kejayaan di antara orang Melayu dapat mengalahkan orang British adalah satu kemenangan yang amat besar, dan saya juga amat berbangga selepas saya menonton filem ini. Baik, pada mulanya guru besar sekolah Ujung Pasir tidak menerima perlawanan sekolah British untuk menentang mereka. Ya, seperti sedia maklum, guru besar itu mempunyai sifat rendah, merendahkan diri dan memandang rendah terhadap kebolehan masyarakat Melayu pada zaman itu. Namun, berkat Pak Saad dan juga Cikgu Sulaiman, mereka dapat menarik perhatian murid-murid untuk menyertainya. Pak Saad dalam diam menyertai pasukan tersebut, namun dimarahi oleh guru besar sekolah itu. Pak Saad ialah tukang kebun di sekolah Ujung Pasir dan juga jurulatih bagi pasukan bola sepak mereka. Syukri, salah seorang pemain bola sepak Ujung Pasir, mempunyai penyakit jantung dan ditentang hebat oleh ayahnya. Namun, pengorbanan adik perempuannya itu kepada Syukri dengan menyediakan segala peralatan sukan hanya untuk melihat abangnya dapat menyertai pasukan bola sepak sekolah tersebut. Semangat kesukanan pasukan ini seperti tiada batasnya. Mereka tidak menghiraukan soal kalah ataupun menang, tetapi kesanggupan diri mereka untuk mengejar cita-cita dan impian di masa hadapan. Atan, selaku ketua pasukan bola sepak Ujung Pasir, mempunyai beberapa sifat negatif, iaitu dia mempunyai sifat keras kepala, mempunyai sifat kemarahan yang tidak boleh dikawal. Namun, selepas dididik oleh Pak Saad dan juga Cikgu Sulaiman, Atan mampu untuk mengubahnya. Mereka amat gentar untuk berhadapan dengan sekolah British. Namun, mereka bekerjasama dengan membina padang bola sepaknya sendiri. Nampak tak betapa tingginya semangat kesukanan yang mereka ada. Mereka bekerjasama untuk membuat padang mereka sendiri.
mereka menggunakan batang bulu sebagai tiang gol, jaring nelayan sebagai jaring gawang bola sepak tersebut, dan mereka hari-hari berlatih hanya untuk bersedia bertentangan dengan pasukan British. Pada mulanya mereka amat gentar untuk berhadapan dengan sekolah British ini. Tetapi alangkah indahnya sekolah pasukan Ujung Pasir ini melayakkan diri ke pusingan akhir. Pada mulanya mereka adalah sekumpulan pelajar yang bermasalah, sangat nakal, suka cari pasal dekat kampung, dan orang-orang kampung juga melihat mereka sebagai anak-anak yang nakal dan tidak boleh berjaya. Namun mereka membuktikan mereka boleh berjaya. Selepas perkara itu berlaku, mereka melayakkan diri ke pusingan akhir. Masyarakat sekampung itu telah membuka mata mereka, dan mereka pasukan Ujung Pasir mendapat sokongan daripada rakyat kampungnya. Atan juga mempunyai sifat keberanian. Dia seringkali menentang dengan pelajar-pelajar pasukan sekolah British tu. Seperti Atan ni suka cari pasal dengan budak-budak orang British, dan coach orang British pun cakap dekat budak-budaknya supaya macam tunggu sabar sikit, nanti pusingan akhir baru kita selesaikan dia, macam tu. Namun sifat keberanian Atan juga telah meningkatkan semangat ahli-ahli pasukannya untuk menentang kuat terhadap pasukan British. Baik, itu saja daripada saya, dan saya akan meneruskan kepada Rash dan juga Aiman. Selamat sejahtera. Terima kasih Idham. Saya akan teruskan mengupas filem Suatu Ketika. Terusnya, muncul perasaan cemburu dalam kalangan pasukan daripada seorang pelajar bernama Hussein. Atan sebagai ketua kepasukan menyelesaikan masalah cemburu tersebut. Dengan itu, muncullah kemarahan Hussein sehingga keluar daripada pasukan itu. Cikgu Sulaiman menasihatkan dan tenangkan perasaan kemarahan Hussein, dan Hussein menjadi berkawan dan terpaksa meminta maaf kepada semua ahli pasukannya. Kemudian, pada masa yang sama dan di sisi yang lain, Pak Saad dengan berperasaan gembira pergi ke suatu tempat untuk menerima suatu kepada pasukannya, iaitu jersey pasukan bola sepak Sekolah Ujung Pasir. Setelah diterimanya, berlakulah suatu kesedihan sehingga para penonton tayangan ini dipenuhi kejutan, iaitu Pak Saad terlibat kemalangan yang tidak disengaja, dan Pak Saad meninggal dunia di tempat kejadian. Situasi ini telah memecahkan hati pelajar-pelajar pasukan Ujung Pasir, guru-guru dan juga para penonton. Pak Saad adalah seorang yang memainkan peranan penting dan karakter yang penting kepada pasukan tersebut. Dalam kematian Pak Saad, semua orang dan ahli pasukan Ujung Pasir berada dalam kesedihan dan tidak berlatih untuk perlawanan akhir. Seterusnya, Cikgu Sulaiman melangkah depan dan mengambil alih, memberi semangat kepada ahli pasukan untuk bermain dan menang pertandingan bola sepak tersebut. Walaupun Pak Saad sudah tiada, tetapi tunjuk ajab beliau sentiasa diingati. Dan akhirnya, pasukan Ujung Pasir menyediakan diri untuk berlawan akhir dan memakai jersey pasukannya untuk memenangi perlawanan bola sepak ini. Perlawanannya berjalan dengan lancar pada mulanya, tetapi muncul satu cabaran, iaitu pasukan British memain dengan sungguh kasar dan sehingga mencederakan Shukri yang mempunyai penyakit jantung. Shukri jatuh dan pingsan sehingga jantungnya berhenti berdegup. Semua penyokong berada dalam keadaan kejutan, iaitu Shukri meninggal dunia, tetapi mengingatkan perkataan Pak Saad, iaitu kamu adalah tulang belakang untuk pasukan ini, dan pasukan ini adalah sebagai tubuh.
Jika tubuh belakang patah, maka tubuh ini akan lumpuh. Bangunlah dan menang perlawanan ini. Begitu kuat ayat pasangan sehingga jantung Syukri mula berdegup dan Syukri membuka matanya dan sedia bertanding bertanding sekali lagi dengan berperasaan semangat untuk menang perlawanan ini. Selain itu, muncullah lagi satu cabaran, iaitu hujan. Pasukan British tidak boleh main dengan selesa dengan adanya padang bola sepak licin, tetapi pasukan Ujung Pasir dapat bermain dengan selesa kerana mereka berlatih dalam keadaan hujan atau siang matahari tanpa kasut. Jadi, mereka berbuat keputusan untuk bermain dengan tanpa kasut dapat dikul. Daripada sama seri sebelum ini, menanglah pasukan Ujung Pasir. Antara nilai yang perlu difahamkan adalah satu, tidak berputus asa, dan keduanya adalah bekerjasama. Walaupun adanya beberapa cabaran, mereka tetap tidak berputus asa untuk menang perlawanan ini dan bekerjasama sampai akhir perlawanan. Ini adalah kisah sebenar pelajar pasukan Ujung Pasir yang diatasi pada tahun 1952. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Latif bin Aziz. Saya akan menceritakan tentang akhir dari filem Satu Ketika. Di akhir filem Satu Ketika, perlawanan akhir di antara Sekolah Ujung Pasir dan ST James. Setelah mereka menjalani latihan beberapa bulan, Sekolah Ujung Pasir menunjukkan usaha dan tekad mereka dalam bermain bola. Walaupun mereka tiada perlengkapan yang lengkap, jersey dan bola, tetapi mereka tetap adanya semangat dan azam. Dengan pasukan yang berbilang kaum menunjukkan tingkatan perpaduan kaum yang erat di antara mereka. Di awal babak pertama, Sekolah Ujung Pasir telah memboloskan gol yang dijaringkan oleh pemain ST James. Walaupun di separuh masa pertama ketinggalan 1 gol, Sekolah Ujung Pasir tidak menyerah dan tetap berusaha untuk membalikkan keadaan. Setelah diberikan kata-kata semangat oleh jurulatih, semua pemain menjadi semangat kembali. Di separuh masa kedua, Sekolah Ujung Pasir membalikkan keadaan dengan kemenangan 3-2. Ini menunjukkan nilai semangat juang yang tinggi dan pantang menyerah. Terdapat juga nilai kasih sayang di antara ibu dan anak kerana semasa perlawanan tersebut, ibu bapa pemain datang untuk menyokong anak-anak mereka. Kesimpulan daripada cerita Suatu Ketika ni, kita dapat lihat semangat perpaduan kaum yang kuat di mana terdapat pelbagai kaum dalam satu tim. Sekolah Ujung Pasir ada yang berbangsa India, Cina dan Melayu. Dan terdapat juga nilai kasih sayang di antara ibu bapa, mana ibu bapa daripada pemain-pemain semua menyokong anak-anak mereka, memberi kebenaran untuk mereka bermain. Walaupun pada awalnya ibu bapa mereka ada yang tidak menyokong mereka, tetapi di akhir-akhir filem, setelah melihat perkembangan anak mereka, semangat juang anak mereka, secara tidak langsung ibu bapa mereka memberi kebenaran kepada mereka untuk bermain bola. Sekian daripada saya, terima kasih.